Sebesar kalau kita tengok banyak para ulama pun dah banyak bagi tahu tentang muncul golongan-golongan yang menyebarkan berita-berita palsu. Umpama Ibnu Salah rahimahullah, antara orang yang banyak paling bahaya sebar cipta hari palsu ialah orang zahid, para sufi. Kerana apa? Kerana mereka nak dan orang tertarik dengan kezuhudan mereka. Baik, kita bukan nak soal itu, cuma baru-baru ini macam-macam perkara, isu-isu kepalsuan ini timbul dan dikaitkan dengan soal agama. Contohnya soal roh. Soal roh, benarkah roh boleh berpindah masuk ke dalam jasad orang lain? Dan kadang-kadang kita fikir soal roh ni benarlah Allah SWT berfirman, yas'alunaka 'anil ruh qul ruhu min amri rabbi. Tapi di mana kedudukan roh ni sebenarnya? Walaupun roh tinggalkan jasad, dia pergi ke mana roh pergi sebenarnya? Ketika kita tidur roh keluar, ke mana roh pergi? Orang meninggal roh keluar, pergi ke mana? Boleh berpindah ke, boleh mai ke dan sebagainya. Mungkin persoalan ini menjadi buat bicara pada hari ini. Mungkin saya bersama boleh memberi penjelasan insya-Allah. Terima kasih. Tuan-tuan hadirin sekalian, ada dua perkara yang saya nak sebut yang menjadi kepercayaan yang salah. Satu dia panggil tanasukhul arwah. Tanasukhul arwah ni reincarnation. Dia berpindah-pindahnya ruh. Maksudnya roh orang tu bila mati, dia tak mati, kita nampak je dia mati, tapi roh dia dah pindah pergi jadi baby, anak siapa lahir, ataupun pergi jadi burung ke apa. Ada juga agama-agama karut ni macam ada kepercayaan, ataupun dia pindah daripada roh orang ni, dia pindah pergi jasad yang baru. Lepas tu dia muncul pula pada tahun bila-bila hak baru pula. Yang ni dia panggil tanasukhul arwah. Tanasukhul arwah ni maksudnya dia seolah-olah orang tu hakikatnya tak mati, duduk dalam dunia ni kita semua. Duduk pindah-pindah lah. Ataupun orang sebahagian orang. Quran kata, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan thumma ahyaakum thumma yumitukum, kan? Kita mati, dulu tak ada, Allah hidupkan, kemudian Allah matikan. Kullu nafsin za'iqatul maut, semua manusia merasai maut. Maut bagi dia tak ada lah, sebab dia tak, maksudnya cabut roh tu masih lagi masuk dalam badan kawan lain pula. Kepercayaan ini kufur. Bukan saya tersilap, no. Kufur. Kalau dia tersilap, tersasul lah, tapi dia kufur. Ni percayaan ni ala macam-macam pendapat. Pendapat kata ya, pendapat kata tak, ada pendapat kata betul, ada pendapat kata tak betul. Tak ada, kufur di sisi ulama-ulama dahulu. Al-Qadhi Iyad, siapa kalau baca kitab Syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi dia kata qala al-Qadhi, berkata al-Qadhi, Qadhi itu Qadhi Iyad. Qadhi Iyad kata yang ni telah sepakat orang Islam menyatakan ia adalah kufur. Dan man qala bi tanasukhil arwah, siapa yang sebut tanasukh arwah ni kufur, katalah. Ibn Hazmin Al-Andalusi dalam al-fasl fil milal wal ahwa wal nihal, dia kata wa yakfi fi radd ala haula'i bi ijma'i jami'u ahli din ahli islam innahu kufur wa man qala biha biqaulihim faqad kafar atau kama qala. Dia kata cukuplah untuk nak tolak benda ni, bahawasanya semua ahli Islam bersepakat benda ni kufur, siapa yang kata benda ni pun kufur. Tak boleh kata tanasukhul arwah ni. Kalau kita kata sebenarnya
Had roh dia ni kalau tuan-tuan sebenarnya benda ni bahaya ni. Saya buat contoh. Ni sebenarnya roh Khalid Al-Walid. Kalut. Dia ni roh ni apa nama? Abu Hurairah. Yang tu roh Muaz bin Jabal. Kalau sepakat dah buat dakwah macam tu kalut, kita pun tak berani lawan dia. Hanya main aku Muaz bin Jabal, aku duduk dalam badan dia. Itu nama dia tanasukhul arwah. Yang satu lagi, ni mungkin orang Melayu juga terlibat, ramai orang terlibat, dia panggil tahdirul arwah. Menghadirkan ruh. Dia buat, lepas tu dia keluar, Assalamualaikum. Siapa dia ni? Aku adalah Tok Syekh sekian-sekian. Kita percaya. Tok Bomoh kan dia buat ajar ni. Ataupun yang pergi rasuk orang histeria tu, rasuk orang histeria tu kita pergi percaya. Kata tu ruh sekian-sekian. Itu pun lebih kurang macam ni juga. Tahdirul arwah. Menghadirkan ruh. Dulu Mak Saleh dia buat tu. Spirit come into the coin kan dia buat kan. Dia seolah-olah dia panggil Elvis Presley ke mai. Itu semua jin, syaitan. Tapi macam mana dia tahu semua? Dia tahu dia boleh bagi tahu, dia macam perangai Tok Wan dia juga. Dia habaq kata aku dulu suka sekian-sekian aku simpan. Qarin, jin yang setan yang duk ikut dia tu selalu. Setan tu memang banyak tahu rahsia dia. Ini dal, sesat. Kalau dia percaya ruh tak ni, dia menyanggahi apa yang ada di dalam Quran, terutama tanasukhul arwah tu yang berpindah-pindah. Dengan tu tak ada lah azab kubur, semua kita semua duduk ke atas ni ya. Okey, tak boleh kata benda ni. Jangan kata, jangan percaya. Tak boleh kot kita kata, oh dia tu kata mungkin pendapat dia mungkin betul, mungkin salah. Tak boleh. Salah. Bahkan seperti Ad-Dardil Amaliki kata benda ni keluar dari agama. Macam tadi, keluar dari agama. Siapa yang kata dengannya, dia hendaklah mengucapkan syahadah semula. Kerana dia telah mengingkari banyak ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan hal ni, kematian. Tak apalah, semua orang bila kata dia silap, dia boleh bertaubat lah, tak ada masalah lah. Dia taubat lah, kan, dia silap. Okey, tapi saya nak bawa tuan-tuan pergi pada satu, ke depan sikit. Tuan-tuan, kenapa akhir-akhir ni kita duk dengar benda-benda pelik-pelik? Pasal apa? Selain daripada Nabi Adam turun untuk mana, telaga ni ada khasiat apa? Pasal apa? Sebabnya kerana agama ni, lately ni di Malaysia kita ni, orang sejak dulu, tapi kebelakangan ni orang macam minat brand-brand agama ni. Topi kalau tulis sekat macam ayat Quran ke apa, tulis macam Jawi, orang minat. Minat tu kadang-kadang kerana agama, tapi kadang-kadang agama ni jadi satu brand yang boleh nampak macam satu style sikit. Pakai tudung. Artis yang tak pakai tudung bagus, dia pakai tudung. Tapi dengan brand dia. Pasal agama sudah menjadi satu aset ataupun boleh jadi macam komoditi yang boleh orang dagangkan. Ada untung dalam agama. Dan ini bukan cerita baru. Ini cerita lama. Saya tuan kena dengar apa saya nak cakap. Ini cerita lama. Dulu lagi. Quran kata apa? Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Celaka orang yang menulis kitab dengan tangan mereka, ahli kitab, buat agama sendiri. Hak mana Tuhan tak kata, dia kata Tuhan kata, dia tambah kat Taurat dengan Injil. Summa yaquluna hadza min indillah. Kemudian mereka kata ini daripada Allah. Ni agama lah ni. Liyashtaru bihi thamanan qalila. Untuk mereka membeli dengannya harga yang murah. Nak beli dengan harga murah. Itu Nabi kata akhir zaman, iqra'u Quran fas'alullah. Bacalah Quran dan minta pada Allah.
Ni kita baca Quran, hadis Abu Daud. Qabla an ya'tiya zamanun an-nasu yaqra'una al-Quran yaqra'una al-Quran wa yas'aluna an-nas. Yaqra'una al-Quran wa yas'aluna an-nas. Qaumun yaqra'una al-Quran wa yas'aluna an-nas. Sebelum datang pada satu zaman kaum yang membaca Quran dan meminta daripada manusia. Akan datang. Pasal apa? Orang nak. Saya buat contoh. Kalau saya kata ruh Abu Bakar masuk kepada orang ni, lepas tu pindah pergi pada wali ni, itu baru satu cerita. Cerita dia hak namai ke depan, ruh kawan ni dah masuk kat ni, masuk kat kawan ni. Dua cerita. Lama-lama roh tu masuk kat dia juga. Roh saya ni sebenarnya, saya lah Saluddin Al-Ayyubi. Misalnya. Saya lah yang sebenarnya Abu Dzar Al-Ghifari. Tuan-tuan nak buat macam mana? Tuan-tuan pakai cium tangan lah. Komen tak boleh lah. Saya tidak komplain, kata salah. Tapi oleh kerana semua orang yang bercakap agama, ada yang, sebab saya tahu ramai yang jujur. Tapi kita tak boleh nafi juga, ramai orang yang bercakap agama, kerana agama jadi untung, jadi kaya. Mengaji, tak payah banyak mana, kenakan pakaian yang luar biasa sikit, zikir yang pegang bagi orang semua nampak. Tuan-tuan tengok, dalam masa sekelip mata pakai kereta yang hebat, kenderaan yang hebat. Ayat RM1 jadi RM50. Siapa tak mau? Tuan Haji kita meniaga nasi kabu pun payah nak dapat macam tu. Ha? Ayam pancuh, masak, baru RM1.50. Ni sekali tiup ni. Saya bukan kata salah. Tapi jadi brand. Pasal apa orang nak pilih dia, tak pilih dia? Saya pondok saya Nabi Mai. Takkan saya salah? Dia banyak benda di sebalik itu semua. Jadi, tuan-tuan kena ni saya lah. Semalam saya mimpi. Nabi habang kat saya. Engkau lah mufti yang terpilih di zaman ni. Kalau tuan-tuan, siapa kritik saya kena. Saya tak mimpi, saya suruh Ustaz Khidimin mimpi. Hal ini tak berlaku pada zaman salafus salih dalam keadaan macam tu. Kita tak nafikan karamah, kita tak nafikan kurniaan Allah. Tapi semua orang tak macam tu. Sehingga akhirnya anak murid tak berani, jangan kata, ulama-ulama kata jangan kata apa. Siapa lebih ilmu dia lebih besar daripada Abu Bakar Siddiq? Apa Abu Bakar kata? Ayuhan nas, wulitu alaikum, walastu bi khairikum. فَإِنْ أَطَعْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَعِينُونِي وَإِنْ عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَا طَاعَةَ لِي. Wahai manusia, aku dilantik menguruskan kamu. Aku bukan yang terbaik di kalangan kamu dalam urusan ni. Kalau aku taat Allah dan Rasul, tolonglah aku. Kalau aku tak taat Allah dan Rasul, tak wajib kamu taat kat aku. Abu Bakar. Siapa lebih baik daripada Umar? Dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar. Kharashu ana wa Abu Bakar wa Umar. Nah, dalam hadis Muslim, Ali kata, sentiasa aku dengar, masuk aku Abu Bakar dan Umar, keluar aku Abu Bakar dan Umar. Nabi selalu kata macam tu. Tiga-tiga. Ayuhan nas in ra'aitumuni i'wijajan faqawwimuni. Dalam Akamil Ibn Athir. Wahai manusia, jika kamu tengok aku menyeleweng, betulkan aku. Orang mai tanya, bagi pendapat Umar tak kata, hang siapa? Aku Nabi dengan aku tu. Bukan mimpi Nabi dengan dia. Aisyah radhiyallahu anha. Bukan mimpi Nabi tidur dengan dia. Nabi menggauli dia. Pun sebahagian pendapat Aisyah dalam fiqh tidak dipersetujui oleh sahabat yang lain. Banyak kritikan Aisyah pada sahabat, sebahagiannya diterima. Az-Zarkashi himpunkan kritikan Aisyah pada sahabat.
Siapa lagi? Ali menantu Nabi. Bukan semua. Ibnu Abbas, Nabi doa kat dia. Nabi doa dia. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. La riwayat Allahumma 'allimhu al-kitab wal hikmah. Masa dia di rumah Maimunah, dia bagi ayam kat Nabi. Nabi nak wuduk salat malam. Allah faqihkan dalam agama. Nabi doa dia. Nabi doa tu, bukan dia mimpi Nabi. Tapi ada pendapat-pendapat Ibn Abbas di dalam tafsir. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Alimkan dia ta'wil. Maksud Ibn Abbas alim, turjumal Quran. Pentafsir Al-Quran. Pun begitu, ada beberapa pendapat Ibn Abbas yang orang tak terima. Dia anggap lemah. Termasuk pendapat Ibn Abbas, Ibn Mas'ud juga, tentang amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim. Apa maksud naba'il 'azim? Khilaf. Ada ke kiamat ataupun Quran. Maksudnya ulama tak kata, dah Ibn Abbas kata kita jangan pasal Nabi doa kat dia dah. Agama luas. Dibina atas hujah. Ada qaul Ibn Mas'ud, ada qaul Ibn Umar. Ada qaul Ibn Abbas. Tapi yang sedang dibentuk ini ialah cult. Cult ni bermaksud, terjemah Melayu macam mana? Dia jadi fanatik semacam dia ikut saja apa pun. Cara tu, saya kena create cerita-cerita mengenai diri saya. Tuan-tuan, tahajud ni, semua orang, insya-Allah tuan-tuan membuat tahajud lebih. Tapi saya kena habaq tu tuan-tuan malam tadi masa tahajud. Saya bangku satu cahaya nampak. Anak murid kat bawah ni bergetar. Sedangkan benda-benda yang soleh, orang simpan antara dia dengan Allah Ta'ala. Zahirnya karamah tu bukan karamat tu duk tunjuk. Sekarang akhirnya mai jumpa tu guru saya, scan. Oh, ni ada jin 3 ekor. Hati tak apa tenang. Scan tak percuma lah, kena bayar lah. Bismillah makan. Air zam-zam. Oh, tak cukup air zam-zam. Kita kena buat telaga kita juga. Kalau zam-zam, Saudi dia dapat duit. Kita bila nak dapat? Kita kena buat telaga Tok Syekh kita pula. Tapi nak pi pun kena ada cara. Pi sendiri tak boleh. Kena saya bawa. Semua ni bisnes. Bisnes. Sebab tu bila pi kucai bisnes ni, marah. Wasabi ya. Sebab itu Nabi suruh kita jaga-jaga pada akhir zaman. Agama bukan mudah. Nabi suruh tu addu 'alaiha bin nawajiz. Gigit dengan geraham kamu. Semua orang boleh dakwah. Tuan-tuan, kita kena ikut ulama tuan-tuan. Mereka tak mau ikut ulama. Benar. Benar. Tak ada siapa yang dalam fatwa dia kata, ni pandangan saya tentang hadis ni tak. Setiap yang kita tafsirkan, hatta dalam fatwa Hamid, perlih ke mana, semuanya ada qaul ulama dalam hal tu. Kalau tak Hanbali, Hanafi. Tak Hanafi, Syafi'i. Tak Syafi'i, Maliki. Tak Sauri, tak Auza'i. Semua ada tuan lah. Tapi bukan itu sasaran dia. Sasaran dia ulama tu kena ikut. Saya pun ulama ya. Jadi kalau saya kata apa-apa, tuan-tuan ikut lah. Kalau saya kata derma, tuan-tuan kena derma. Kalau saya jual barang, tuan-tuan kena beli. Tak beli, tuan-tuan tak ikut ulama. Dan ini dah yang kita akan tengok berterusan jika tak dikawal. Maka khurafat muncul lepas mimpi. Bolehkah satu orang sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi duduk rumah dia, nak meninggal, tak meninggal kat rumah dia tu, pergi jihad tu sampai dekat sempadan Turki tu. Abu Ubaidah Al-Jarrah sampai ke Jordan tu.
kubur. Padahal itu Nabi kata aminu hadhil ummah, amin umat ni. Mu'adz bin Jabal. Padahal jaminan Nabi hebat kat mereka. Tapi kalau semua, mereka orang betul yang Nabi jamin. Tapi kalau semua orang kata, tuan-tuan, anak murid saya dah mimpi saya ni ahli syurga. Dia macam mana? Ketika Umar bercakap, Abu Bakar kata, tuan-tuan, saya Umar yang dijamin oleh Allah sebagai ahli syurga. Padahal dia pun memang dijamin. Tuan-tuan agama. Sebab tu menjadi tanggungjawab kita. Yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin uduluh. Agama ini dibawa bagi setiap generasi orang-orang yang amanah. Ilmu agama ni. Yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Membersihkan agama ini daripada tahrifal ghalin, daripada penyelewengan orang yang melampau. Nak agama tapi melampau. Atau ada satu jenis. Itu yang kafir ke orang nak melebihi. Wantihal mubtilin, tokok tambah orang yang suka tokok tambah. Wa ta'wil jahilin, dan takwilan orang yang jahil. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Kita sayang orang agama, kita sayang orang baik, kita sayang mereka. Tapi kita hukum. Hak tu sahabat buat dengan Nabi. Supaya ada batasan kita, insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam.